Nak, biar. Dah. So guys, ini dia iPhone 15 Pro Max dan juga iPhone 15 Plus dah pun sampai dekat Studio Fast. Dan macam biasa aku akan kongsikan hands-on experience dan juga apakah pembaharuan, kekurangan, features baru yang korang semua perlu tahu mengenai iPhone 15 Pro Max terlebih dahulu. Untuk yang versi Plus ni, korang nak kena tonton next video. Aku akan kongsikan dedicated khas untuk yang best model saja, okay? First, aku akan buka kotak dulu untuk kesemua iPhone 15 Pro Max ni. So untuk yang 1TB ni memang boleh cecah hingga RM11,000 juga lah kan. So ada warna yang berbeza kat sini. Blue titanium, ada natural titanium dan juga ada warna black titanium. First kali adalah warna blue titanium. Kita tengok macam mana warna dia dari depan sebab ada yang kongsikan dekat X ada isu kosmetik bila sentuh body titanium baru ni kan. Warna dia ala-ala macam Pacific Blue iPhone 12 Pro Max kot, tak silap aku. Dia warna biru yang gelap, tapi dia ada shining yang unik juga tau dari segi dia punya penggunaan warna. Dari segi design dia memang tak ada perubahan ketara, sama je macam korang nampak. So ini adalah warna biru. Satu lagi ni adalah warna hitam. So hitam ni bukan betul-betul hitam tau. Hitam dia ke arah macam grey. Yang terakhir sekali ni adalah warna yang paling ramai order dan juga popular sekali, iaitu natural titanium. Macam korang nampak, seksi gila babe warna dia. Dia punya warna tu adalah macam colour silver cream. Dan nampak ada shining effect dekat back panel ni tau. So dia punya keunikan warna tu memang sangat menonjol bagi aku. And brush finishing dekat bahagian frame body tidak terlalu ketara macam apa yang kita nampak dalam gambar tau. Sangat selesa kat tangan kot untuk dia punya shape body kali ni, berbeza dengan 14 Pro Max ataupun 13 Pro Max yang aku pernah gunakan sebelum ni. So ini adalah apa yang Apple bagi dalam kotak jualan. First kali manual book dan ada stiker logo Apple. Masih ada lagi SIM injector tools dekat bahagian depan ni, basic je. Dan kali ni memang dapat kabel jenis braided nylon USB-C guys. Nampak? Tapi malangnya untuk versi Pro Max ni walaupun menyokong data transfer USB 3 10Gbps, tapi diorang bagi kabel USB-C berdasarkan USB 2.0 dengan kelajuan 480 Mbps saja. So untuk dapatkan better data transfer, korang nak kena beli kabel yang berasingan. Tapi aku rasa benda tu macam benda yang tak penting sangat lah. So ini adalah antara 3 pilihan warna untuk iPhone 15 Pro dan juga iPhone 15 Pro Max. Ada natural titanium warna baru, blue titanium, black titanium, cuma tak ada white titanium saja, tapi warna tu lebih menonjol dan juga cerah lah berbanding dengan warna yang korang nampak dekat depan sekarang ni. But aku paling suka sekali, of course lah, natural titanium yang lebih menyelah. Dan dia adalah macam warna gold tapi dikurangkan dia punya kecerahan dan juga lebih pastel. Kalau kita nak bandingkan dengan body iPhone 14 Pro Max ni dari segi feels pegang lah, ini first impression aku memang boleh rasa yang 15 Pro Max lebih sedap dekat tangan sebab bahagian dia punya frame ni memang dah tak tajam macam 14 Pro Max macam korang nampak secara jelas kat sini. So untuk yang 15 Pro Max ni dia menggunakan lebih rounded dekat bucu-bucu dia, tapi untuk 14 Pro Max dia rasa lebih tajam sikit. Perbezaan yang paling ketara sekali adalah bahagian finishing body dia. So untuk yang 15 Pro Max menggunakan brush finishing lebih ke arah matte, ala-ala macam texture aluminium tapi dia gunakan titanium. Dan untuk yang 14 Pro Max adalah stainless steel, of course dia menggunakan glossy finishing. So untuk feels pegang memang aku rasa 15 Pro Max lagi sedap kat tangan, lagi solid, lagi selesa, and then tak rasa rimas sangat dengan ketajaman macam 14 Pro Max ni. Berat dia actually memang 15 Pro Max ni lagi ringan sekitar dalam 19 gram berbanding dengan 14 Pro Max. So that's why itulah antara kelebihan untuk titanium material pada frame body dia, memberikan ketahanan lebih lasak dan juga berat dia tu tidaklah seberat macam stainless steel punya material. Pada bahagian lain untuk bonggol kamera macam korang nampak tak ada perbezaan yang ketara, memang sama saja. Saiz dia aku nampak sama je, tak ada beza pun. Sensor kamera punya saiz pun nampak lebih kurang sama je. iPhone yang last kali versi Pro ada OLED slider. So kalau aku cuba letakkan dekat case iPhone 14 Pro Max jadi macam mana? Tengok. Muat, tapi position untuk volume button macam weird sikit lah. But still ada ruang untuk kita tekan bahagian action button. Cuma dia ke dalam sangat. Kalau tengok secara teliti pada display screen 14 Pro Max ni memang nampak fully flat pada semua bahagian sampailah hujung-hujung bucu ni tau. Tapi untuk 15 Pro Max ni dia still kekalkan flat screen. Cuma flat screen itu macam ada shape yang curve sikit je dekat bahagian bucu, frame
dia punya display screen tu. Dia bukannya fully flat macam 14 Pro Max. So ini antara kelainan yang aku notice, dan bezel screen dia bagi aku nampak macam ada kelainan sikit, sebab kalau letak sebelah-sebelah memang nampak bezel screen pada 15 Pro Max ni lebih nipis berbanding dengan iPhone 14 Pro Max. Dia punya dynamic range display memang masih sama untuk 15 Pro Max, masih kekalkan dengan promotion 120Hz dan juga Super Retina HDR display dengan kecerahan mencecah 2000 nits of brightness. So tak ada improvement untuk nits brightness, sama je macam 14 Pro Max. Basically display screen dia dari segi number, specs apa semua sama, cuma mungkin bezel lebih nipis dan juga ada macam effect curve sikit je, minor je. Aku rasa dalam 0.05% macam tu. So dia tak ketara pun actually, cuma dia ada sikit macam tu lah. Aku baru je unboxing 15 Pro Max ni daripada kotak, dan aku notice macam ada cosmetic issue sikit dekat bahagian antena band untuk 15 Pro Max warna hitam ni. So dia punya kedudukan antena tu nampak pelik tau kat sini. Pada bahagian kiri okey, cuma pada bahagian kanan atas ni saja. Tak tahu kenapa jadi macam ni. Dia tak center kedudukan dia. Untuk yang warna natural ni okey je kedudukan antena dia, dan isu ni pernah dikongsikan juga dekat pengguna di China tentang kedudukan antena tu tak berapa nak center. Macam korang semua tahu bahawa kali pertama Apple perkenalkan features action button ganti dengan alert slider. So ini adalah iPhone pertama, versi Pro saja yang dapat features ni. Kita boleh customize jenis action button apa yang kita nak pada bahagian dia punya features tu lah. So by default memang kita boleh tekan untuk ring dan juga silent. Tapi kita boleh customize dia, just masuk saja pada bahagian setting. Masuk saja ke bahagian action button. Kat sini memang by default silent mode. Ada magnifier, torch, camera, focus, voice memo, magnifier, shortcut, accessibility, no action. So kalau kita tak nak apa-apa berfungsi kat action button, aku orang buat no action lah. Tapi aku rasa sayang lah, dari features baru tapi tak guna kan. So kena hold untuk off dan juga kena hold untuk on. Bukannya button tekan macam tu je tau. So kalau tekan dia tak jadi apa-apa lah. Dia suruh hold to off ataupun hold to on. Ini something yang agak pelik juga. So kalau korang tekan sekali memang dia tak akan beri kesan apa-apa. Macam korang semua tahu bahawa iPhone 15 series adalah iPhone pertama yang menggunakan USB-C port, dah tak ada Lightning port dah. Dan untuk 15 Pro Max ni menyokong fast charging sehingga 27W saja, memang sama je macam iPhone 14 Pro Max. So dia just bagi kelebihan untuk data transfer lebih laju, iaitu USB 3.2 berdasarkan speed 10 Gbps. Cukup pantas untuk korang nak transfer data daripada Mac kepada iPhone ataupun daripada iPhone kepada SSD, sebab diorang ada bagi features untuk korang record video ProRes 4K 60fps dengan external drive. And then sekarang ni aku nak test charging menggunakan kabel daripada phone Samsung, iaitu USB-C to USB-C yang berwarna hitam ni. Tengok macam mana, boleh tak untuk didetect kabel daripada phone Android lain. Sekarang ni aku ada power bank dengan support sehingga 65W. Tengok macam mana kalau kita gunakan, ada tak dia keluar notification ataupun warning. Boleh charge tak? Boleh charge, tak ada accessories not supported. So boleh gunakan kabel daripada Samsung, tak ada masalah pun. Dan memang ramai juga kongsikan bahawa kita boleh gunakan kabel phone Android lain untuk charge iPhone ataupun data transfer. Cuma kalau nak data transfer lebih pantas, gunakan kabel yang support USB 3.2 dengan kelajuan 10 Gbps tu lah. Now aku ada Samsung S23 Ultra, try cocok, tengok apa jadi. 15 Pro Max aku charge S23 Ultra guys. So ini kali pertama aku nampak features ni pada iPhone. Tadi aku cuba dengan S23 Ultra, sekarang ni aku nak cuba dengan iPhone 14 Pro Max pula. Tengok boleh tak di charge iPhone 14 Pro Max yang menggunakan Lightning port ni. Dia charging guys. Cuma dikatakan charging speed dia support sehingga 4.5W saja untuk dia charge device lain. So korang boleh gunakan features ni untuk charge macam Apple Watch ataupun AirPods Pro, ataupun mungkin ada device lain korang boleh gunakan charge daripada iPhone kepada device yang lain. So aku nak cuba juga charge 15 Pro Max kepada 15 Pro Max. Tengok boleh tak? Okay, apa jadi? Dia charge juga guys, daripada natural titanium charge black titanium. Tapi itulah, dia pun mungkin confused lah nak charge mana satu, nak charge yang ni sini ke sini kan. Tapi aku rasa mungkin juga battery percentage yang tinggi akan charge battery percentage yang rendah. So mungkin dia detect macam tu lah untuk kedua-dua model yang sama ni. So sebelum ni kita mungkin beli budak-budak Apple pakai power bank kan. Tapi lepas ni mungkin budak Apple pula beli nak pakai power bank tak? Aku ada 15 Pro Max, boleh jadi power bank untuk phone korang. Buat pertama kali Apple menggunakan nama Pro pada chip untuk iPhone, iaitu A17 Pro, memfokuskan lebih kepada
mobile gaming experience, dan ada juga features ray tracing untuk enhance lagi grafik visual pada gaming experience tu. Dan Apple juga claim bahawa akan ada game pada PC macam Assassin's Creed ataupun macam Resident Evil, korang akan boleh main dekat iPhone nanti. So dia boleh support game yang high grafik macam tu. Korang boleh imagine tak? Memang first time Apple promote yang iPhone ni capable untuk game yang lebih ekstrim macam tu tau. So aku rasa 15 Pro dan juga 15 Pro Max kali ni memang wow lah in terms of dia punya performance. Bukan itu saja, memang kali ni mungkin ramai tak tahu bahawa iPhone 15 Pro dan juga 15 Pro Max menggunakan 8GB of RAM. So ada improvement daripada tahun lepas, just gunakan 6GB of RAM saja. So tadi korang dah tahu tentang dia punya bahagian design, display screen, features baru action button, USB-C dan sebagainya. Sekarang ni aku nak tunjukkan apakah pembaharuan yang Apple lakukan pada features untuk kamera dia. So diorang improve fotografi dekat portrait mode, dan juga kali ni ada 5x optical zoom khas untuk Pro Max saja. So untuk yang Pro biasa tak ada 5x optical, hanya 3 kali saja. Dan kita ada pilihan kat sini 0.5, 1x, 2x dan juga 5x. So untuk maximum zoom dia boleh sampai 25 kali digital zoom saja. So aku rasa agak ketinggalan sikit lah kalau nak bandingkan dengan phone Android, sampai 100 kali, 120 kali pun ada kan. So kalau kita ubah daripada 0.5 kepada 1x ni, dia akan tunjuk tak berapa mm yang digunakan. So dia tunjuk kat sini 1x 24mm, dan portrait dia kat sini ada pilihan sehingga 5 kali, 1, 2, 5. Untuk cinematic video sehingga 4K 30 lagi, tak ada 4K 60. Dan itu saja sikit sebanyak untuk pembaruan yang Apple lakukan pada dia punya bahagian kamera. So bagi aku very minor lah untuk improvement yang diorang lakukan kali ni. Cuma internally mungkin diorang ada letakkan pembaharuan dari segi Smart HDR5 kali ni, dan juga 5 kali optical zoom dengan kelebihan untuk portrait yang lebih power lah daripada sebelumnya. Dan diorang juga letakkan coating yang baru tau, nano coating dekat bahagian lensa kamera ni. Kelebihan dia of course kalau korang ambil gambar waktu malam dan juga ada cahaya lampu, dia akan mengurangkan kesan lens flare pada kamera untuk 15 Pro Max, dan boleh capture gambar yang lebih baik daripada iPhone sebelumnya. So itu salah satu kelebihan yang aku akan cuba sendiri nanti macam mana. So dari segi dia punya UI kamera, macam korang nampak kat sini, memang tak ada perbezaan ketara pun. Cuma kita ada pilihan lebih baik lah dari segi zoom untuk 15 Pro Max, iaitu 5 kali kat sini. But untuk 14 Pro Max hingga 3 kali, dan juga maximum zoom kita sampai 15 kali saja untuk 15 Pro Max hingga 25 kali. So ada kelebihan sikit lah yang diorang letakkan pada 15 Pro Max ni kan. Portrait pun ada pilihan sampai 5 kali, dan juga untuk 14 Pro Max 3 kali saja. Dan untuk kita nak shoot 4K 60fps ProRes, aku difahamkan yes, kat sini kita boleh enable. Kita kena gunakan external storage devices. So dia bagi warning kita tak boleh shoot macam ni terus. Make sure korang nak kena cocok dengan SSD, baru dia akan boleh record video tu. Now aku ada SSD daripada Samsung. Tengok kalau aku cocok jadi macam ni, boleh tak dia shoot? Yes, baru boleh shoot video 4K 60fps ProRes. Korang kena faham bahawa ProRes video ni beza tau dengan video biasa yang korang gunakan sebelumnya. Sebab ProRes ni memang khas untuk professional videographer, nakkan codec yang lebih cantik dan juga ada flexibility untuk diorang nak edit video tu lah. Satu lagi perkara yang korang semua perlu tahu, untuk 14 Pro Max ni by default Photo 1X dia memang 12MP. Untuk kita nak dapatkan 48MP, kita kena gunakan RAW format. But untuk 15 Pro Max ni korang boleh shoot 24MP by default dekat Photo 1X bahagian kamera ni. So kalau aku shoot sekarang ni satu gambar, dan kalau kita tengok information dekat bahagian bawah ni, dia tulis 24MP. Berbeza dengan iPhone 14 Pro Max, by default 1X dia kalau kita shoot, dia tulis kat sini 12MP. So ini antara improvement yang Apple lakukan juga pada by default photo kamera. Bermakna korang akan dapat a better high resolution untuk gambar daripada kamera by default dia. Bukan lagi 12MP macam 14 Pro Max. Dan of course untuk 48MP tu korang nak kena enable RAW format, baru dia akan dapat capture 48MP. But dia punya file storage tu memang akan makan banyak gila kot. Buat pengetahuan korang juga, untuk 15 Pro Max memang dah tak ada pilihan 128GB, starting 256, 512 dan juga 1TB. Tak ada 2TB macam apa yang leak sebelum ni lah. Mungkin akan ada ataupun mungkin tidak. Mungkin juga Apple akan perkenalkan warna baru ke apa kan. So kita just tunggu dah lihat. But now starting memang 256, harga dia sekarang pun mencecah hingga RM8,500 untuk pasar Malaysia. So ada kenaikan RM200 berbanding dengan model sebelumnya. Last year pun ada naik harga juga tau, dan this year naik lagi harga. So guys, aku rasa itu saja sedikit sebanyak perkongsian aku tentang iPhone 15 Pro Max yang terbaru ni. So antara ketiga-tiga warna ni, warna mana yang korang paling suka sekali? Dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua, dan kalau korang ada sebarang pertanyaan ataupun apa-apa penambahan, korang just boleh kongsikan kat komen, sebab aku akan buat next video review penuh
mengenai 15 Pro Max. So korang just ajukan je apa-apa soalan yang korang tahu tentang iPhone 15 Pro Max ni. Nantikan juga next video tentang iPhone 15 Plus punya unboxing dan juga hands on, okay? So, terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. So, korang nak warna apa? Kau nak warna apa? Kau nak warna apa? Hijau. Hijau tak ada bang. Biru, hitam ataupun natural? Natural ni aku punya. Kau nak biru ke hitam? Aku nak yang kau punya dulu. Kau nak biru ke hitam? Biru. Nak ambil biru. Kau nak warna apa? Hitam. Nak ambil. Sekejap, ada lagi 3 unit kat sini. Kita ada 3 unit. So, korang nak warna apa? Nak warna natural ke, blue ke, black? Cuba korang komen sikit. Nak? Ambil lah? Nah.